Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Raja Kamil bin Raja Rosli, Raja Muhammad Kamil bin Raja Rosli aka Raja Kamil ataupun RK. Ini mungkin adalah video log pertama saya di dalam blog rajakamil.biz ini. Okey, baiklah, berkaitan dengan post yang kita telah bincangkan di atas, ya. Apa yang saya masukkan ialah kita kena ubah mind setting kita lah, kan? Mind setting kita sebelum kita mulakan berbisnes, apa yang perlu kita lakukan ialah kita tutup lubang-lubang kebocoran daripada duit-duit yang kita ada. Sebagai contoh, ya, saya ceritakan ini mengikut pengalaman saya, mengikut pengalaman orang lain yang diceritakan kepada saya, yang mengadu kepada saya, tuan, encik, RK. Saya ni bisnes kencang setiap bulan, income masuk ribu-ribu. Tapi bila cek simpanan saya, bila saya perlukan duit untuk beraktiviti, beli yang barang yang saya sukai, masalahnya saya tak ada modal ataupun saya tak ada duit tu. Lepas tu saya tanya kat dia, macam mana cara perbelanjaan, ada catat ke ataupun ada jaga ataupun main beli saja. So dia cakap dia main beli saja. Jadi kat sini nampak tak kebocoran dia? Biasanya orang bocornya duit tu, dia bocor dekat mana tahu? Biasanya bocor dekat kredit. Ya, bila dekat kredit kan, swipe je. Macam touch and go, touch and go. Ini taklah touch, ni masuk dalam slot dia, terkeluarkan kan. Tapi maksudnya mudah je. Dalam dompet tak perlu keluarkan duit banyak, dan tak terasa pun duit kita keluar duit banyak. Dan cukup bulan kita tak dapat bayar, kenalah interest banyak, tinggi-tinggi. Kat situ kebocoran yang ada, biasaan. Kemudian beli barang-barang yang tak perlu. Cushion tahun lepas elok lagi, nak beli cushion baru, ya, sebab dia nak raya ni kan. Tengok jiran, ish, cushion baru, ish, baju baru, nak beli. Kalau tak perlu jangan beli, ya. Kalau tak perlu jangan beli. Bezakan antara keperluan dengan kehendak. Kalau kehendak ni kita kurang-kurangkan. Kalau keperluan ni, kalau dah perlu kan, apa perlu, beli kan. Tapi ada orang, dia kategori keperluan dia tinggi sangat, semua perlu bagi dia. Ubah cara-cara tu. Dan kemudian satu lagi, cara perbelanjaan. Kita ni rata-rata lah orang Malaysia semuanya nak hidup bermewah-mewahan. Tak salah bermewah, tapi apa panggil, tengok-tengoklah orang lain juga kan. Tengok-tengok juga orang lain. Ini saya kongsikan satu amalan yang saya lakukan. Bila saya ada satu barang, saya akan berikan 10% daripada barang ataupun duit yang saya dapat tu kepada orang-orang yang memerlukan. Dengan cara itu, saya akan dapat 10 kali ganda. Kalau saya bagi 1%, saya akan dapat pulangan 10%. Kalau saya beri 10%, saya akan dapat 100%. Kalau saya bagi 100%, saya akan dapat 1000%. Nampak 10 kali ganda. Konsep 10 kali ganda ni bukannya kalau saya bagi RM1 dapat RM10 immediately, tak. Dia datang dalam bentuk indirectly, sama ada dia datang dalam bentuk idea. Senang je dapat idea, masuk je idea nak buat apa. Ataupun satu lagi, bisnes kita tu bila kita buat, laku je. Dia datang daripada macam tu. Balik pada tadi, kita tutup kebocoran kita. Kita tutup kebocoran kita dengan cara kita mencatat perbelanjaan, dengan cara kita mengawal selia kita punya duit masuk, wang keluar, akaun bank kita kan. Macam saya cakap tadi, beli barang yang perlu kan. Dan satu lagi, ubah habit berbelanja. Kalau kita mampu beli Mercedes, kita jangan beli Mercedes, tapi kita beli kereta yang bawah pada Mercedes. Mungkin apa, bawah Mercedes, Toyota ke. Kalau kita mampu beli kereta Proton, kita beli kancil. Kalau kita hanya mampu beli kancil, kita beli motor. Dan daripada situ kita berbelanja satu level di bawah tahap kemampuan kita. Dengan cara ini kita akan ada motivation untuk bekerja lebih keras.
Tak salah nak reward diri sendiri, tak salah nak beri ganjaran pada diri sendiri. Aku penat-penat bisnes tapi aku tak dapat apa-apa pun, tak dapat rasa macam dapat apa-apa. Tapi sekali lagi balik pada tadi, keperluan. Apakah keperluannya? Kalau dah anak 10 takkan nak pakai kancil je kan? Kalau mampu lebih pada kancil, belilah. Tapi ikut keperluan lah. Ni kahwin tak lagi, apa tak lagi, nak beli lori, ada nak beli bas. Tak sesuai lah katanya. Tak salah tapi susah lah nak cakap. Macam tu lah. Okay, faham je lah kan. Okay, baiklah. Saya rasa itu saja. Apa yang saya nak sampaikan dalam video saya ni ialah kita perlu ubah cara kita berfikir, ubah cara kita berbelanja sebelum kita berbisnes. Nak bisnes, semua orang boleh bisnes, ramai orang boleh bisnes. Tapi tak semua berjaya kerana apa? Masalah manajemen kewangan tu, masalah manajemen cara berbelanja apa semua. Okay. Dan satu lagi nasihat saya, asingkan duit bisnes dengan duit peribadi. Duit bisnes, gaji, kalau bisnes, kalau kita belajar, kalau kita buat kerja sendiri macam saya buat full time IM ni, saya ada gaji peruntukan untuk diri saya sendiri, dan duit bisnes saya ketepikan, duit peribadi saya ketepikan. Saya tak campurkan sekali. Okay. Dengan cara itu saya tak berlebih-lebihan belanja, dan saya tak adalah kebulur, tak adalah sacrifice sebab untuk bisnes saya kan. Family saya dapat makan, semua dapat makan cukup, tak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kurang. Kira just nice orang kata. Okay, baiklah, saya sekarang ni berada di dalam bilik saya di rumah, di kampung saya di Sungai Besar. Balik kampung, laptop saya rosak, hantar kena trojan, hantar kat kedai, yang ni kat bilik, duduk kat bawah je, ke hulu ke hilir bawa desktop ni. Tak apalah, semua ni demi saya hendak menyampaikan something. Kerja pun banyak kan. Kerja kita bukan melibatkan saya sendiri saja, tapi melibatkan orang lain. Jadi nak tak nak kena due date tu kena on time lah kiranya kan. Okay, saya rasa itu saja. Tinggalkan komen kat bawah Maybe anda ada masukan-masukan yang bernas, InsyaAllah maybe saya boleh masukkan dalam video log yang akan datang. Okay, baiklah. Assalamualaikum.